Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, untuk hari ini kita akan sambung. Okay, maksudnya kita akan lebih terangkan lebih mendalam lah. Okay, tentang keperluan kerja khusus awak Okay, kerja khusus sains komputer. Okay, di mana awak kena siapkan kerja khusus dalam tempoh masa lebih kurang 3 bulan. 3 bulan maksudnya sekarang bulan 8. Bukan bulan 8 dah, sekarang dah masuk bulan 9 dah. Okay, sepatutnya sekarang ni awak dah pun mula fasa 1 yang bahagian menganalisis masalah tu. Okay, tapi tak apalah. Okay, kita akan cuba buat pelan-pelan. Okay, buat pelan-pelan tapi mesti ada dia punya progress Okay, mesti ada dia punya progress dia. Okey, jadi untuk hari ini saya akan terangkan tentang keperluan dalam fasa 1 dengan fasa 2. Okey, maksudnya lebih kepada macam mana kaedah untuk menulis pelaporan. Okey, seperti yang awak maklum pada hari Sabtu minggu lepas. Okey, Sabtu minggu lepas saya telah terangkan tentang versi pandemik. Okey, versi pandemik maksudnya adalah versi di mana murid-murid ataupun calon SPM SK boleh memilih untuk menulis pelaporan menggunakan tangan menulis tangan lah, bukan menggunakan komputer bagi yang memang tidak ada kemudahan laptop di rumah. Bagi yang tidak ada langsung kemudahan laptop dekat rumah. Maksudnya memang kamu kena fully handwriting lah, maksudnya tulisan tangan lah. Tulisan tangan macam yang kamu buat kerja khusus sejarah masa dekat tingkatan 3 dulu kan. Menulis tangan maksudnya memang kamu tidak ada kata tak boleh nak campur separuh mungkin nak tulis tangan, separuh lagi nak kena tulis menggunakan komputer. Maksudnya memang semua sekali memang handwriting. Itu versi pandemik. Manakala bagi murid yang ada kemudahan, ada kemudahan komputer, laptop dekat rumah, tak kira lah komputer tu awak berkongsi dengan mak ke, dengan ahli keluarga yang lain, kakak ke, abang ke, as long as kamu ada komputer dekat rumah. Kalau kamu nak menggunakan komputer, maksudnya kamu tidak boleh menggunakan versi pandemik. Maksudnya means semua sekali memang fully komputer lah, fully format komputer. Dia ada format dia sendiri. Jadi hari ini kita akan pergi dengan lebih lanjut, menjurus kepada soalan kerja khusus awak. Ini adalah soalan yang telah saya sharekan pada hari Sabtu hari tu. Nampak dekat depan ni? Boleh nampak? Nampak. Tema pengurusan. Tema pengurusan pertandingan maksudnya cepat dan tepat. Cepat dengan tepat ini maksudnya kamu bila menggunakan kaedah online lah, supaya kita dapat keputusan yang cepat dan tepat. Itu tema dia. Maksudnya bila kita gunakan sistem yang kamu bangunkan tu memang boleh mengatasi masalah yang berlaku sebelum ini. Jadi situasi dia. Bukan awak pilih tajuk pertandingan pengurusan pertandingan cepat dan tepat dia kena namakan sistem tu, sistem apa, pertandingan apa. Contoh macam pertandingan karnival sukan sekolah kita pun banyak sebenarnya. Bukan hanya satu atau dua, badminton sahaja ke, banyak sebenarnya. Karnival koku pun kita ada banyak kan. Pertandingan membaca, mungkin pertandingan berbalas pantun. Maksudnya kamu jangan terlalu orang kata fikirkan satu jenis pertandingan saja. Ada banyak jenis pertandingan pelbagai. Sepatutnya dalam kelas ni ada 40 orang. Kalau boleh saya nak ada 40 tajuk pertandingan yang berbeza. Saya tak nak yang sama kalau boleh. Tak nak kalau katakan pertandingan pengurusan pertandingan badminton, ada 10 orang badminton. Tak nak macam tu. Kalau boleh saya nak pelbagai sebab kita permainan ada banyak. Permainan gelanggang, permainan orang kata dalaman, indoor dengan outdoor kan. Even kalau indoor pun banyak. Kalau outdoor pun banyak juga. Jadi means kamu kena pilih yang berbeza. Jadi dekat sini tema tugasan kerja projek dia lebih kepada pengelolaan sesuatu pertandingan. Means
kamu kena bina satu sistem yang akan membantu seorang ataupun mungkin pengelola ataupun kita panggil sebagai urustia pertandingan lah. Okay, kalau macam dekat sekolah kita biasanya urustia pertandingan adalah unit co-curriculum dah. Itu kalau katakan yang melibatkan co-curriculum yang bukan akademik. Contoh macam kalau kat sekolah kita biasa yang uruskan tentang sukan mungkin Cikgu Lokman kan, bahagian unit sains sukan dekat sekolah kita. Okey, itu kalau yang melibatkan co-curriculum. Okey, pertandingan juga mungkin boleh melibatkan pertandingan bersifat akademik kan, kurikulum. Okey, contoh macam pertandingan berbalas pantun, pertandingan bercerita, pertandingan deklamasi sajak, apa lagi? Pertandingan mungkin sahibah atau catur tu indoor curriculum. Okey, jadi itu sebenarnya jenis-jenis pertandingan yang awak boleh fokuskan. Okey, maksudnya awak nak bina satu sistem yang akan membantu orang ataupun individu yang menguruskan sesuatu pertandingan ataupun urus dia. Okey, jadi dekat sini dia kata pengelolaan sesuatu pertandingan sering melibatkan proses pengumpulan dan pengiraan skor. Maksudnya pengumpulan apa yang kita nak kumpulkan. Okey, pengumpulan ni lebih kepada pengumpulan data, maklumat lah. Ada banyaklah pengumpulan maklumat dekat sini. Mana pen saya ni? Tak lupa pula. Okey, maksudnya pengumpulan dan pengiraan skor. Okey, pengumpulan maklumat dekat sini yang awak nak kena kenal pasti. Apa maklumat yang awak kena cari di bahagian pengumpulan ni? Okey, mungkin peserta. Okey, means siapa yang terlibat. Okey, siapa yang terlibat dalam pertandingan. Okey, kemudian daripada segi ini mungkin sebelum pertandingan yang ni proses pengumpulan ni maksudnya sebelum pertandingan. Okey, kemudian yang ini pengiraan skor maksudnya selepas pertandingan itu berlangsung. Okey, maksudnya pertandingan yang melibatkan proses pengumpulan dan pengiraan skor yang biasanya dilakukan secara manual. Ini sebelum ni kebiasaannya dilakukan secara manual. Okey, justeru beberapa masalah akan dihadapi seperti keputusan yang diumumkan lewat atau tidak tepat. Dekat sinilah dia punya permasalahan dia. Okey, yang atas ni ayat yang pertama ni lebih kepada dia punya satu situasi lah, keadaan yang kebiasaan pertandingan diadakan secara manual. Okey, tapi secara manual tu telah menimbulkan masalah. Okey, apa masalah dia? Okey, keputusan diumumkan lewat atau tidak tepat. Okey, kalau lewat tu mungkin kenapa? Awak kena fikirkan kenapa dia lewat. Okey, kalau tidak tepat, kenapa tidak tepat? Okey, mungkin kalau tidak tepat sebab dia mengira markah secara manual. Okey, bila mengira markah secara manual mungkin ada berlaku ketidaktepatan markah. Mungkin salah kira ke. Okey, ataupun mungkin tiba-tiba umumkan salah pemenang. Kan? Itu biasa berlaku kalau katakan secara manual. Okey. Jadi bila berlaku keadaan seperti ini, okey, mungkin dia akan mengundang perasaan rasa tidak puas hati berbagai pihak. Jadi ini adalah situasi yang berlaku. Mungkin bukan dekat sekolah kita saja, mungkin ada di banyak sekolah. Okey, jadi berdasarkan kepada situasi ini, okey, awak andaikan diri awak sebagai seorang pembangun sistem. Kan? Awak andaikan diri awak sebagai seorang pembangun sistem, memang awak kena bangunkanlah. Tak boleh nak andai-andai saja. Memang ini tugas awak. Okey, anda dikendaki merangka atau membangunkan satu aplikasi berasaskan web. Bila dikata satu aplikasi berasaskan web, maksudnya aplikasi awak boleh diakses secara online. Okey. Okey, satu aplikasi berasaskan web untuk membantu menguruskan pertandingan dan menjana keputusan terkini. Okey, dan sistem yang akan dibangunkan hendaklah boleh dicapai menggunakan pelayar web dari mana-mana komputer dalam rangkaian setempat. Okey, maksudnya awak kena bina satu sistem yang memang boleh diakses melalui internet. Okey, secara online, di mana sistem yang awak bangunkan secara tidak langsung dapat membantu menguruskan pertandingan. Okey, membantu menguruskan pertandingan maksudnya dia boleh mengatasi masalah yang berlaku dekat atas ni. Masalah dekat atas.
Okey, yang bawah ni adalah cara bagaimana kamu hendak menyelesaikan masalah. Okey, jelas kat sini ya? Boleh tak? Boleh ke tidak? Okey. So kita pergi kepada ini kepada tema tugasan dah tamat maksudnya ini adalah daripada soalan lah, soalan yang kamu kena fahamkan. Okey, berkenaan dengan situasi dan juga apa yang perlu kamu lakukan. Okey, seterusnya kita pergi kepada dia punya penulisan pelaporan. Okey. Penulisan pelaporan maksudnya kita ada beberapa fasa Okey, yang ini adalah fasa yang pertama. Fasa 1 iaitu apa dia? Fasa 1 menganalisis masalah Okey, menganalisis masalah. Okey, di mana di bawah fasa menganalisis masalah ada 6. Okey, 6 elemen yang awak kena selesaikan. Iaitu yang pertama sekali adalah pernyataan masalah. Penyataan masalah. Okey, dalam proses penyataan masalah, okey, maksudnya sebagai seorang pembangun sistem, sebagai seorang pembangun sistem, awak kena nyatakan masalah yang dihadapi. Okey, nyatakan masalah yang dihadapi maksudnya adalah berdasarkan kepada situasi tadilah. Situasi yang diberikan kepada awak tadi. Okey, situasi tadi adalah masalah daripada untuk mengumpul maklumat, kan? Okey, masalah yang tadi adalah untuk mengumpulkan maklumat. Okey, untuk mengumpulkan maklumat. Okey, ini daripada situasi tadi maksudnya adalah untuk mengumpulkan maklumat. Okey, dan juga yang kedua apa dia? Apa dia masalah yang kedua? Pertama tadi mengumpulkan maklumat. Yang kedua apa dia? Berdasarkan kepada soalan tadi. Berdasarkan kepada soalan tadi. Masalah yang dihadapi adalah untuk mengumpulkan maklumat dan juga yang kedua apa dia? Yang ini. Untuk mengira skor. Okey. Mengira skor. Okey, jadi dekat sini awak bila menulis pernyataan masalah, pertama sekali awak kena nyatakan masalah yang dihadapi oleh urustilah pengelola pertandingan. Okey, maksudnya dia menghadapi masalah untuk mengumpulkan maklumat dan juga mengira skor. Okey, kemudian yang kedua, okey, apakah kesan daripada masalah yang dihadapi? Okey, ini pun kamu boleh ambil daripada situasi sebenarnya. Dekat sini dah ada dah dalam situasi ni. Okey, justru beberapa masalah akan dihadapi seperti keputusan yang diumumkan lewat atau tidak tepat. Daripada soalan ini boleh membantu kamu untuk menulis pernyataan masalah. Kamu boleh terus tuliskan dekat bahagian sini. Nyatakan kesan daripada masalah yang dihadapi. Okey, iaitu keputusan pengumuman pengumuman keputusan lewat ataupun keputusan tidak atau tidak tepat. So dekat sini kita boleh terus menjawab berdasarkan kepada situasi yang tadi tu. Okey, ini berdasarkan kepada situasi. Saya ambil daripada yang dekat atas terus je. Okey, kalau katakan mungkin kamu tak ada idea macam mana cara nak menulis pernyataan kan? Okey, kamu lihat balik semula kepada situasi ataupun soalan yang diberikan. Okey, kemudian yang ketiga. Okey, yang ketiga dia kata cadangkan sistem yang ingin dibangunkan bagi mengatasi masalah. Okey, jadi dekat sini yang ketiga bila kamu dah kesan masalah yang berlaku dalam sistem manual yang biasa digunakan. Okey, jadi untuk yang ketiga ni kamu kena cadangkanlah. Okey, apa sistem yang ingin kamu bangunkan? Okey, supaya boleh mengatasi masalah yang berlaku.
Okey, jadi maksudnya dalam penyataan mesti ada ketiga-tiga elemen ini. Maksudnya dekat dalam bahagian ini saya nyatakan yang maksimum untuk dapatkan 3 markah tu. Okey, dekat bahagian penyataan masalah. Okey, awak kena nyatakan ketiga-tiga ni. Kalau awak tak ada salah satu daripada ketiga-tiga elemen ni, maksudnya kamu tak akan dapat markah yang penuh dah. Okey? Okey, jelas Jelas tak? Jelas. Okey. So itu yang pertama. Okey. Sebagai contoh saya ambil satu situasi lah. Ni jangan pula awak ambil terus bulat-bulat daripada saya ambil contoh je ni. Okey, contoh. Okey, situasi yang berlaku dekat sekolah. Okey, yang ni boleh ubah suai. Okey, guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu menghadapi masalah mengendalikan pertandingan mendeklamasikan sajak peringkat sekolah. Kalau awak tengok yang ini adalah yang pertama. Ini adalah dalam kumpulan yang pertama. Kita nyatakan masalah dia. Nampak tak? Okey, ayat yang pertama ni kita nyatakan masalah. Siapa yang hadapi masalah? Guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu. Okey, maksudnya guru penasihat Persatuan Bahasa Melayu ni lah sebagai pengelola ataupun urus setiap pertandingan. Okey, jadi dia menghadapi masalah untuk mengendalikan pertandingan mendeklamasikan sajak peringkat sekolah. Okey. Okey, itu dia punya masalah. Okey, daripada masalah means kita kena pecahkan apa masalah dia. Apa yang sampai susah sangat dia nak mengendalikan pertandingan tu kan. Dekat sini kita kena huraikan. Ini lebih kepada huraian lah. Okey, huraian dia kerana proses pengumpulan maklumat peserta dan keputusan pertandingan dilakukan secara manual. Kita lebih jelaskan masalah yang dihadapi. Sebab masalah ni pelbagai. Kan? Okey, maksudnya dekat sini kamu nyatakan sekurang-kurangnya 2 lah. Okey, iaitu yang pertama sekali pengumpulan maklumat peserta. Susah nak dapatkan peserta. Kan? Sebagai contoh, bagi tahu kemudian tak ada siapa yang nak sertai pertandingan sebagai contoh kan. Jadi susah nak dapat maklumat. Mungkin maklumat daripada segi nama tak tepat. Mungkin IC tak tepat. Jadi itu mungkinlah maklumat pengumpulan maklumat yang mungkin susah nak dilakukan oleh pengelola ataupun urus setiap pertandingan ni. Okey. Okey, sebab kenapa dia susah? Kerana pertandingan dilakukan secara manual. Sebab orang kata semua sekali urusan dilakukan secara manual. Sebab tu dia menghadapi masalah. Okey. Okey, kemudian ini bahagian yang pertama. Okay, ayat yang pertama ni rujuk kepada penyataan masalah. Kita baru nyatakan masalah dia. Okey, kemudian yang kedua. Ayat yang kedua ini lebih kepada kesan dia. Kesan daripada masalah apa yang berlaku. Okey, jadi dekat sini sebagai contoh ayat yang saya gunakan, kaedah manual yang digunakan ini menyebabkan kemungkinan berlaku keciciran maklumat. Okey, serta proses mendapatkan keputusan pertandingan lambat diperolehi. Ini adalah kesan daripada orang kata dia punya proses yang dilakukan secara manual. Ini saya highlightkan lah ni. Okey, saya highlightkan dekat sini, maksudnya proses secara manual ni. Itu yang mengakibatkan dia punya berlakunya keciciran maklumat. Okey, means awak kena highlightkan perkara-perkara penting yang boleh membantu awak menulis penyataan masalah. Okey, jadi 1 dengan 2 ni kita dah selesai. 1 dengan 2 ni kita dah selesai. Okey, bila 1 dengan 2 dah selesai, maksudnya kamu dah nyatakan masalah, kamu dah nyatakan kesan daripada masalah. Okey, kemudian langkah yang ketiga kamu kena cadangkan. Apa sistem yang kamu nak bangunkan. Okey, jadi dekat sini dia kata satu sistem berasaskan laman web dijangkakan dapat mengatasi masalah ini. Dekat sini kamu nyatakan apakah nama sistem yang akan kamu bangunkan. Okey, sistem. Okey, jadi kamu kena tambah sikit ayat kat sini lah. Sistem yang bakal, yang boleh ataupun boleh lah. Boleh membantu mengatasi masalah ini ialah, namakanlah sistem apa?
Mungkin nak kata sistem sistem pertandingan sajak, mendeklamasikan sajak online, kan, secara online. Bila online maksudnya kita tahulah online maksudnya mungkin semua sekali pengurusan dia adalah secara orang kata tersusun lah, bukan lagi menggunakan kaedah online, bukan lagi menggunakan kaedah manual. Okay, so dekat sini kamu boleh nampak bagaimana cara proses bagaimana kita nak menulis pernyataan masalah. Okay. Okay, ada pertanyaan untuk bahagian 1.1 ni? Ada pertanyaan tak untuk 1.1? Semua okey tak ni? Saya nak kata bila kata saya beri masa untuk menghantar, maksudnya kamu kena hantar. Tak nak nanti bila saya minta tiba-tiba kata cikgu saya tak tahu macam mana nak tulis pernyataan masalah. Okay, betul tak ada masalah ni? Rasanya macam betul-betul dia orang tak ada masalah. Betul Nurin, Rozlan okey? Nurin? Okey cikgu. Boleh boleh faham Okey, so sekarang kalau dah faham yang 1.1, kita pergi pada 1.2. Saya tak terang lagi 1.1 saya anggapkan kamu dah faham. Okey, kemudian kita pergi kepada 1.2 iaitu tentang objektif. Okey, macam yang saya terangkan masa hari Sabtu hari tu objektif dia mesti sekurang-kurangnya ada 3. Objektif maksudnya apa tujuan awak nak bangunkan sistem tu. Bukan saja-sajalah. Tujuan kita adalah untuk mungkin untuk merekodkan apa ni. Contoh kamu boleh tulis objektif pembangunan sistem XXXXX adalah untuk apa? Merekod maklumat peserta dalam pertandingan. Sebab dia akan menjurus kepada penyataan masalah tadi. Maksudnya objektif maksudnya dia kena menjawab masalah yang awak dah nyatakan tadi. Contoh kalau tadi masalah dia adalah untuk kerana proses pengumpulan maklumat peserta dan keputusan pertandingan dilakukan secara manual. Maksudnya dia menghadapi masalah untuk mengumpulkan maklumat peserta. Jadi bila kamu bangunkan sistem, maksudnya sistem yang kamu bangunkan itu dia mampu untuk merekod maklumat peserta mungkin secara tepat dan tersusun. Kamu buatlah ayat yang bersesuaian lah. Kemudian yang kedua, sebab masalah dia lebih kepada keputusan pertandingan yang orang kata mungkin lambat diperolehi, kan? Lambat diperolehi maksudnya bila kamu bangunkan sistem, maksudnya sistem kamu dia boleh mengira keputusan dengan cepat dan tepat. Dekat sini dia dah menjawab kepada tema kita punya projek, kan? Sebab kita punya tema kita adalah tepat dan cepat. Tepat dan cepat. So dekat sini awak kena highlightkan. Dan yang ketiga maksudnya kamu punya sistem ini maksudnya dia boleh memaparkan, dia bukan setakat boleh merekodkan maklumat, bukan setakat boleh mengira keputusan, tapi juga dia boleh membantu memaparkan dan mencetak. Bila dia boleh memaparkan dan mencetak, maksudnya kita boleh serahkan keputusan kepada mungkin peserta pertandingan. Dia punya macam guru pengiring, kan? Jadi dekat situ kita dah membantu untuk menguruskan pertandingan dengan lebih tersusun lagi. So dekat sini awak mesti ada sekurang-kurangnya 3 objektif. Objektif yang menjawab kepada permasalahan. Maisara, cikgu yang 1.1 tu kena buat dalam kena buat dalam bentuk ayat. Ya, kena buat dalam bentuk ayat. Ini lebih kurang macam awak buat karangan pula. Yang awak buat masa kerja kursus sejarah dulu, geografi kan. Dia mesti ada kita nyatakan masalah dulu. Memang kena buat dalam bentuk berayat. Cuma untuk yang objektif ini saja. Mungkin yang bahagian objektif penerangan ni buatlah dalam bentuk ayat. Tapi bila dia punya dia punya objektif kamu boleh senaraikan 1, 2, 3. Tak ada masalah. Untuk objektif ada sebarang pertanyaan?
Ada pertanyaan tak untuk bahagian objektif ni? Yuhu. Ada okey tak ni? Semua okey tak? Boleh faham? Sekarang kena tanya ni, kalau ada masalah boleh tanya. Macam mana nak tulis objektif ni? Sebab selepas ini kita punya kelas saya dah tak ada bincangkan lagi sebab kelas kita akan continue dengan kita punya syllabus. Untuk hari ini mungkin saya fokuskan kepada kita punya kerja khusus. Selepas ini memang awak kena buat sendiri dekat rumah. Okey Okey tak? Saya rasa semua okey kakak. Okey, kalau tak ada masalah kita teruskan kepada 1.3. Okey, 1.3 adalah skop. Okey. Skop, apa yang dikatakan kepada sebagai skop? Okey. Skop ini merujuk kepada keupayaan sistem yang dibangunkan. Okey, maksudnya bila kita buat sesuatu tu kan, okey, biasanya apa yang kita buat tu kita tahulah untuk apa. Untuk apa kita bangunkan sistem itu. Okey, kemudian adakah sistem itu dia open saja? Dia ada tak macam limit? Ada had dia tak? So dekat sini awak kena nyatakan batasan ataupun limitasi sistem yang dibangunkan. Okey, jadi kalau kita tengok kepada soalan tadi kan. Okey, kalau kita tengok kepada soalan tadi, okey, kalau katakan macam saya dekat sini saya punya tajuk sistem saya adalah untuk menganjurkan pertandingan mendeklamasikan sajak peringkat sekolah. Ini saya punya fokus. Okey, ini saya punya fokus. Okey, jadi bila saya bangunkan sistem ini, maksudnya saya bangunkan hanya untuk pertandingan mendeklamasikan sajak peringkat sekolah. Dia bukan sistem yang boleh digunakan untuk semua pertandingan. Maksudnya bukan sistem saya bukan boleh digunakan untuk pertandingan sajak, pertandingan membaca, pertandingan badminton, pertandingan bola sepak ke, tak. Okey, maksudnya saya dah nyatakan bahawa sistem yang saya bangunkan, sistem ini hanya dibangunkan untuk menganjurkan ataupun untuk menguruskan pertandingan mendeklamasi sajak peringkat sekolah. Okey, maksudnya saya bangunkan hanya untuk pertandingan yang tertentu sahaja. Sebab tu dikata dekat sini dikata dia punya batasan dia. Ini dikata sekarang sebagai batasan ataupun limitasi. Okey, dan dia merujuk kepada keupayaan sistem. Sistem untuk pertandingan mendeklamasi sajak peringkat sekolah. Okey, kemudian yang kedua, mungkinlah sistem ini hanya dapat memaparkan apa? Memaparkan rekod peserta. Mungkin dekat sini kan. Memaparkan mungkin yang pertama sekali saya boleh highlightkan rekod peserta. Okey, yang kedua mungkin dia boleh memaparkan apa? Keputusan. Keputusan pertandingan. Okey, maksudnya dekat sini dia ada dia punya limitasi dia. Okey, dia ada keupayaan dia dan ada dia punya limitasi. Maksudnya selain daripada yang dinyatakan, maksudnya sistem awak dia tak boleh nak buat lah. Mungkin sistem awak tak boleh lah nak kata nak buat untuk pertandingan memasak ke, pertandingan mengira guli dekat dalam bekas ke, tak ada. Maksudnya dekat situ dia kata dah ada keupayaan sistem dan dia ada batasan. Daripada skop inilah kita boleh tengok. Means saya dengan Cikgu Sakinah akan lihat, awak sistem yang awak dibangunkan ini kita tahu untuk apa. Okay, so andainya dia tak mencapai, bila kamu dah buat sistem kamu tak mencapai apa yang kamu rancangkan, dekat situlah kita akan lihat balik semula. Okay, sama ada boleh tak awak dapat markah penuh untuk skop, ataupun tidak. Okay, so dekat sini awak kena fahamkan bahawa skop dia merujuk kepada keupayaan sistem dan dia mesti ada batasan. Maksudnya sistem tu bukan open. Dia bukan terbuka. Dia ada dia punya limit dia sendiri. Okey, jelasnya dekat sini? Jelas? Okey. Kalau tak ada masalah saya teruskanlah. Okey.
Okey, seterusnya yang keempat. 1.4 adalah kumpulan sasaran. Okey. Okey, bila awak bangunkan sistem maksudnya adalah siapa yang nak menggunakan. Okey, kumpulan sasaran ini lebih merujuk kepada sistem ini dibangunkan untuk siapa. Okey, dia masih lagi berpegang kepada soalan kepada dia punya tema tadilah. Okey, maksudnya sasaran adalah urus dia pertandingan. So awak just tuliskan saja guys macam ni. Okey, sistem ini dibangunkan untuk apa? Untuk membantu mungkin urus dia pertandingan XXXX. Okey, menguruskan pertandingan di peringkat sekolah. Just nyatakan. Okey, kalau kamu nyatakan, nyatakan ada nama, ada nama orang, ataupun ada nama individu yang menguruskan, yang bakal menggunakan sistem awak, dekat sini kamu dah dapat markah dah. Okey, dekat sini kamu dah dapat markah. As long as kamu nyatakan siapa. Ataupun mungkin kalau katakan kamu nyatakan sistem ini dibangunkan untuk digunakan oleh guru penasihat. Guru penasihat mungkin kelab catur sebagai contoh. Okey, kelab catur untuk menguruskan pertandingan catur peringkat sekolah. Ataupun peringkat rumah sukan. Jadi kamu mesti nyatakan siapa yang akan menggunakan sistem yang kamu bangunkan. Okey, as long as kamu nyatakan siapa yang akan menggunakan sistem, kamu dah dapat markah dekat situ. Yang ini saya rasa satu markah aje. Ketika kamu nyatakan siapa yang menggunakan, kamu dah dapat satu markah. Okey. Seterusnya 1.5. Okey, 1.5 adalah menilai sistem sedia ada. Okey, maksudnya sebelum kita nak bangunkan sistem, kita akan membuat perbandingan. Kita akan buat perbandingan dengan sistem sedia ada. Okey, kalau dekat sini sistem sedia ada, maksudnya merujuk kepada sistem manual. Okey, sistem manual yang digunakan. Yang biasalah, kaedah biasa kan. Okey, maksudnya kita tulis nama peserta dekat dalam kertas. Okey, semua maklumat, mungkin nama, dia punya nombor kad pengenalan, dia punya tingkatan, dia punya kelas, okey, dan nama pertandingan. Okey, kemudian mungkin dia punya markah dia. Kan? Okey, bila orang kata bila dah siap, kita akan kumpulkan. Mungkin setiap orang ada satu borang dia. Okey, jadi dekat sini untuk menilai sistem sedia ada, maksudnya kamu kena nyatakan. Okey, kamu kena nyatakan sistem yang digunakan sekarang. Sekarang maksudnya merujuk kepada sistem manual lah. Yang ni. Okey, sistem sedia ada merujuk kepada sistem manual. Okey, iaitu yang pertama sekali mesti kamu nyatakan tentang kekuatan dia. Janganlah kamu condemn saja. Kita nyatakan kekuatan dia juga. Okey, nyatakan kekuatan sistem sedia ada serta apa kelemahan yang ada pada sistem yang digunakan sekarang. Okey, itu yang pertama sekali. Okey, yang kedua, okey, sebab kita nak perkenalkan sistem baru. Kononnya kita punya sistem ni memang baiklah. Okey, memang baik, dapat mengatasi sistem sedia ada. Okey, jadi dekat sini kamu kena berikan justifikasi. Okey, atas perlunya sistem baharu yang kita nak bangunkan. Kamu kena terangkan. Okey, dan yang ketiga, dekat sinilah kamu boleh namakan sistem yang nak dibangunkan. Ikut suka kamulah nak namakan macam mana. Dekat sini mesti berikan nama. Awak berikan dekat sini nama yang sesuai, dapat satu markah. Okey? Okey. Okey, sebagai contoh. Sebagai contoh dekat sini yang saya tuliskan. Okey, oleh kerana kaedah sedia ada dijalankan secara manual, ia melibatkan masalah kos dan juga masalah integriti. Integriti ni apa? Integriti mungkin daripada segi pengiraan markah. Pengiraan markah. Okey, mungkin integriti daripada mungkin berlaku kesilapan maklumat. Kan? So itu lebih merujuk kepada apa yang dikatakan sebagai integriti. Okey. Ataupun mungkin kita kata oleh kerana kaedah sedia ada disediakan secara manual, kos ni mungkin kos secara manual ini mungkin murah lah. Kan?
Sebab dia menggunakan kertas saja. Okey, murah. Okey, dan melibatkan kepada integriti tetapi melambatkan. Ini sorry saya tersilap ni. Mana pemadam saya? Okey, yang ini saya ulang balik semula. Ada kesilapan pula. Okey, maksudnya okey, daripada segi kos dengan integriti ni, okey, yang ini bahagian pertama ini merujuk kepada dia punya kekuatan dia. Okey, kekuatan sistem manual. Okey, yang ini melambatkan ini merujuk kepada dia punya kelemahan dia. Okey, maksudnya dekat sini kamu kena nyatakan apa kekuatan sistem secara manual, okey, apa kelemahan dia. Mungkin secara manual dia tak melibatkan kos yang banyak. Okey, dia tidak ada kos yang banyak. Okey, tetapi daripada segi kelemahan dia melambatkan sistem pemarkahan. Okey, melambatkan sistem pemarkahan, pengesanan keputusan pertandingan tidak dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. So dekat sini kamu dah memenuhi syarat yang pertama ni. Okey, kemudian perenggan yang kedua ni. Perenggan yang kedua ni lebih kepada justifikasi. Bila kamu dah nyatakan masalah dia, masalah daripada sistem sedia ada, okey, kemudian kamu kena memberi justifikasi perlunya sistem baru. Okey, jadi untuk memudahkan pengurusan dari segi pendaftaran peserta serta pemarkahan peserta yang lebih efisien, okey, maka apa dia? Okey, satu sistem baru akan diperkenalkan. Dekat sini mungkin kamu boleh tambahlah. Akan diperkenalkan. Maksudnya kamu nak perkenalkan satu sistem yang baru. Okey. Jadi yang nombor 3 ini dia lebih menjawab kepada yang nombor 3 yang ni. Okey, poin nombor 3. Jadi aplikasi pertandingan mendeklamasi sajak peringkat sekolah dibangunkan bertujuan untuk mengatasi masalah yang berlaku. Dekat sini dia menjawab ketiga-tiga permasalahan yang ada dekat atas ni. Okey, mesti nyatakan dia punya sistem yang sedia ada, kemudian justifikasi kenapa perlunya sistem baru. Dekat sini perlunya sistem baru kerana dia memudahkan pengurusan, kemudian dia adalah lebih efisien. Saya highlightkan, dia memudahkan pengurusan, dia lebih efisien, dan akhir sekali dia dapat memberikan keputusan yang cepat dan tepat. Ni maksudnya kita kena highlightkan lah kenapa kita nak bina satu sistem yang baru. Yang kita rasa sistem yang kita bina ni dapat mengatasi ataupun mungkin dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh guru penasihat ataupun urusia sesuatu pertandingan. Dan jangan lupa awak kena nyatakan nama sistem. Yang ini dia punya nama sistem lah. Ini nama sistem yang mungkin awak akan bangunkan. Jelas kat sini ya? Boleh? Kalau tidak ada masalah kita pergi kepada tempoh pelaksanaan. Yang ini 1.6 1.6 adalah tempoh pelaksanaan. Saya tertinggal dekat sini. Yang ini adalah 1.6 tempoh pelaksanaan. Saya akan rujuk kepada catagan Saya akan tunjuk sekejap. Mana catagan saya? Boleh nampak catagan saya?
Nampak? Okay, so ini contoh catagan. Okay, catagan ini maksudnya saya buat dalam dua bahagian Okay, iaitu yang bahagian fasa 1. Saya pecahkan kepada fasa 1 dengan fasa 2. Okay, saya pecahkan kepada fasa 1 dengan fasa 2 sebab awak punya pelaporan kerja khusus memang melibatkan kepada fasa 1 dengan fasa 2. Okay, jadi dekat sini awak kena tuliskanlah setiap aktiviti. Okay, setiap aktiviti pelaksanaan. Okay, maksudnya walaupun dia punya mungkin kamu punya sistem itu akan hanya siap pada tahun depan, tapi kamu kena highlightkan, maksudnya kamu kena tuliskan, kena rancangkan. Sebagai contoh macam minggu lepas mendengar taklimat. Mendengar taklimat ni mungkin pada minggu yang keberapa hari tu? Minggu lepas, minggu yang kelima, keempat minggu apa itu? 28 hari bulan. Kalau ikut kalender bulan 8. 28 minggu keempat so dekat sini kamu boleh ubah suai lah. Ini contoh yang saya bagilah. Okay, contoh yang saya bagi, katakan dekat sini saya contoh tu minggu keempat kan. Okay, sebagai contoh mendengar taklimat hari tu kita dengar pada minggu yang keempat. Saya beri pada minggu yang keempat. Okay, jadi mungkin dalam minggu yang kelima, mungkin dah masuk bulan September tu kan, kamu mungkin nak buat dia punya penyataan masalah. Jadi kamu highlightkan lah. Okay, kemudian menulis objektif. Mungkin bermula daripada minggu 1, minggu 2 bulan September. Kamu highlightkan. Okay, menulis skop. Mungkin kamu pada bulan 9. Okay, jadi setiap aktiviti tu, setiap perancangan aktiviti yang kamu nak buat bagi menyelesaikan kerja khusus, kamu kena highlightkan. Sampailah nanti pada bulan, sebagai contoh, ni sampai mana ni? Melengkapkan jadual tempoh projek. Mungkin pada minggu keberapa? Minggu kelima ni kamu siap yang ini. Okay, jadi kamu highlightkanlah semua sekali. Melukis algoritma mungkin pada bulan bulan 9 ni kamu dah buat. Contohlah kan. Okay, jadi kamu kena highlightkan. Okay, kamu kena highlightkan. Dia tak kisah kalau katakan ada berlaku pertindihan. Okay, ada berlaku pertindihan tu, kamu boleh buat. Okay. Okay, dan yang kelima ni mungkin saya tambahlah. Yang kelima ni mungkin menghantar okay. Menghantar okay, pelaporan fasa 1 dan fasa 2. Okay. So yang ini maksudnya kamu kena nyatakan juga bila nak kena hantar. So dekat sini awak boleh tengoklah kamu punya kamu punya perjalanan awak punya perjalanan projek awak. Okay, daripada catagan ini yang kamu akan tengok progress dia. Okay, contoh kalau katakanlah kamu rancang, kamu nak buat melengkapkan jadual tempoh projek ni pada minggu kelima bulan September sebagai contoh lah. Ini contoh je. Okay, kamu rancang nak selesaikan pada minggu yang kelima. Okay, tapi tuk-tuk mungkin pada minggu yang kedua kamu dah selesai. Okey lah, tak ada masalah. Ini cuma jangkaan kamu saja, kan? Ataupun mungkin, okay, kalau katakanlah kamu rancangkan nak lukiskan algoritma kena siap pada minggu ketiga bulan September ni. Okay, kamu rancang nak siapkan pada minggu ketiga bulan September. Okay, tapi tiba-tiba sekarang ni dah masuk minggu kelima. Oh, tak siap lagi rupanya. Jadi kamu boleh tengoklah. Okay, mungkin kamu kena buat sesuatu, kena buat lagi cepat kan. Okay, maksudnya daripada catakan ini yang akan menggambarkan proses keseluruhan yang berlaku dalam kamu punya kerja projek. Okay, dia sebagai macam guideline lah, panduan. Okay, supaya kamu tak tersasar kan. Dan kalau boleh janganlah orang kata, ini sebagai contoh je janganlah orang kata dalam setiap satu minggu tu mungkin bertindih banyak sangat. That's why saya kata kamu kena rancangkan aktiviti yang kamu nak buat setiap minggu. Okay.
Okay, so untuk tingkatan 4, okay, tingkatan 4 kamu kena hantar, maksudnya nanti kamu punya pelaporan fasa 1 dengan fasa 2. Tetapi untuk catagan, kamu kena selesaikan sampai habis tempoh projek. Okay, bukan hanya untuk menghantar pelaporan fasa 1 dengan fasa 2 ni, kamu cuma hantar catagan untuk fasa 1 dengan fasa 2. Okay, tak maksudnya kamu dalam fasa 1 dengan fasa 2, catagan ni kamu kena hantar juga catagan yang lengkap daripada fasa 1 sehingga fasa 5. So dekat sini fasa 5, ini bahagian bawah ni, bahagian dalam ni kamu kena tulislah apa aktiviti dia berdasarkan kepada garis panduan rubrik yang saya akan share nanti. So mungkin pada yang bahagian akhir ni mungkin menghantar kan? Menghantar dokumentasi sebagai contoh kan. Dokumentasi. So andaikanlah dokumentasi ni kamu plan kamu nak hantar pada tahun depan bulan Jun yang ini adalah pada bulan Jun nanti. Jun 2022. Sebagai contoh kan. Kamu nak hantar pada bulan Jun 2022 nanti. So kamu kena highlightkan lah. Pada bulan Jun 2022. Mungkin pada minggu yang terakhir, pada minggu yang keempat. So kamu highlightkan pada minggu yang keempat. Yang lain-lain pun kamu kena highlightkan. Maksudnya bila menghantar pelaporan fasa 1 dengan fasa 2, catagan pun mesti melibatkan fasa 1 sehingga fasa 5. Bukan hanya fasa 1 dengan fasa 2 sahaja. Jelas tak dekat sini? Yes. Jelas So sekarang kita dah selesai yang bahagian pertama menganalisis masalah. Kita dah selesai daripada 1.1, 1.2 sehingga 1.6. Sekarang kita akan pergi kepada 2. Pada bahagian yang kedua, saya akan share bahagian yang kedua pula. Fasa 2. Fasa 2 adalah fasa mereka bentuk. Fasa mereka bentuk. Dia terdiri daripada mereka bentuk. Mereka bentuk. Dalam mereka bentuk penyelesaian masalah. Dia di bawah tajuk mereka bentuk penyelesaian masalah. Kalau dalam 1.1 tadi, 1.0 tadi menganalisis masalah, ada 6 perkara yang kamu kena selesaikan. Untuk mereka bentuk penyelesaian masalah ini, kamu kena fokus kepada 4 perkara. Iaitu yang pertama sekali melukis algoritma, yang kedua melukis gambar rajah perhubungan entiti. Yang ketiga adalah penormalan, dan yang keempat satu lagi yang keempat nanti mereka bentuk antaramuka pengguna. Input dengan output. Pada setiap bahagian ini saya dah nyatakan lebih kuranglah panduan untuk kamu tulis. Yang ini saya dah mudahkan kamu dah. Kalau tahun-tahun lepas, calon-calon SPM tahun lepas saya tak ada bagi Mbak Lani semua sekali pun. Dia orang buat sendiri memang tak ada. Ini yang untuk awak ni saya dah tolong dah. Saya siap dah buatkan dia punya dia punya template. Ni kira template lah. Awak just nanti awak kena ubah sesuai sahaja. Jadi panduan untuk melukis algoritma. Untuk melukis algoritma, awak kena ikut setiap satu panduan ini. Dia ada 3 ni awak punya algoritma mesti menggunakan simbol, carta alih dan anak panah yang tepat. Mesti menggunakan simbol, carta alih dan anak panah yang tepat.
Okey, atau menulis pseudocode dengan indent ataupun nombor untuk prosedur tertentu. Awak boleh pilih salah satu. Okey, awak nak menulis pseudocode boleh. Okey, awak nak melukis carta alih pun boleh juga. Okey, maksudnya dia boleh pilih salah satu. Okey, dia tak perlu buat dua-dua pun tak apa. Okey, mean salah satu. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua adalah menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat. Struktur kawalan yang betul dan tepat. Okey, sebab bila kita nak masuk satu sistem, kan, bila awak nak login satu sistem, biasanya awak akan diminta untuk memasukkan mungkin ID, kan. Okey, kalau salah ID, maksudnya dia akan ulang balik semula kepada paparan yang asal. Sebab itu dia kata menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat. Maksudnya kalau katakanlah login tapi tak ada ulangan, dekat situ dah ada kesalahan lah. Nanti saya akan tunjukkan contoh dia. Okey, kemudian yang ketiga. Okey, menggunakan urutan penyelesaian masalah yang logik dan tepat. Maksudnya bila kita tengok kamu punya carta alih tu, kita dah tahu flow sistem kamu macam mana. Maksudnya kita dah boleh baca flow sistem macam mana. Okey, kalau katakan nak masukkan peserta, dekat mana kita tahu. Dekat bahagian mana nak masukkan nama peserta. Dekat mana kita nak memasukkan markah. Kan? Dekat mana kita nak paparkan keputusan. Okey, ada tak butang log out. So dekat situ dia mesti kena details lah. Okey, dia kena details. Okey, dan yang paling penting sekali. Okey, awak punya carta alih dia mesti ada login dan mesti ada log out. Itu yang mesti penting. Okey, dia mesti ada login dan ada log out. Okey, dan yang kedua, carta alih berbeza mengikut aliran sistem yang dibangunkan. Sebab tu bila katakan awak menguruskan pertandingan berbeza, ada 40 orang dalam kelas SK ni kan. Jadi semestinya mesti dia punya carta alih berbeza. Saya boleh tengok saya akan semak satu-satu. Tak nak ada copy paste daripada kawan. Kalau katakan kawan ejaan salah dekat situ, 10 orang pun salah yang sama juga. Dekat situ saya boleh detect. Okay, saya boleh detect dekat mana sama ada awak copy kawan punya ke whatever ke, kan. Okay, saya boleh detect. Okay, so ini adalah contoh dia. Okay, boleh nampak contoh carta alih. Contoh carta alih bermula daripada login. Mana saya punya pen ni? Bermula daripada login. Okey. Okey, so ini adalah dia punya login lah. Ni bila kita mula. Okey, bahagian sini adalah bahagian login. Kalau awak tengok kan, bila dia login, okey, masuk saja sistem, dia akan minta kita masukkan nama pengguna dan juga kata laluan kan, ID dengan password. Input nama pengguna, so yang ini adalah ID. Dan di sini adalah password. Okey, so bila kamu dah masuk dia akan semak. Okey, adakah nombor nama pengguna dan juga kata laluan tu sah? Kan? Kalau katakanlah dua-dua ID dengan password tu sah, maksudnya kamu boleh terus masuk kepada sistem. Okey, so dekat sini dia akan masuk kepada sistem. Dekat sinilah bahagian sistem awak, dalam sistem awak. Okey, kalau katakanlah sistem pengurusan pertandingan deklamasi sajak tadi saya contohkan, so dia akan keluar paparan dia. Okey, pertandingan mendeklamasikan sajak peringkat sekolah. So dia akan masuk kepada sistem. Tapi kalau katakanlah ID dengan password tu salah, so dia akan ada satu pilihan untuk memasukkan semula. So yang kat sini yang dikatakan struktur kawalan tu. Struktur kawalan yang betul, nampak ni. Menggunakan struktur kawalan yang betul dan tepat. Tapi andai katalah kan, awak punya carta alih tu yang dekat sini tak ada. Dekat sini dah ada berlaku kesalahan. Dia tak ada pilihan. Betul, kalau betul saja boleh masuk. Dah kalau salah, tak tahu nak pergi ke mana. Dia tergantung macam tu saja kan. Jadi dekat situ kamu kena hati-hati bila kamu buat kamu punya carta alih. Seterusnya. Seterusnya.
Okey, dekat dalam sistem ini. Dekat dalam sistem ni kamu kena lebih terangkanlah apa yang akan berlaku dalam sistem. Okey, pilihan apa yang pengguna boleh buat. Okey, sebagai contoh kalau katakan sebagai seorang urustia, apa yang dia boleh buat, digunakan dalam sistem tersebut. Okey, adakah dia boleh mungkin masukkan nama peserta. Ini contoh ini just contoh saja. Awak kena ubah sesuai. Okey, mungkin dekat sini daftar peserta. Okey, daftar peserta, so dekat sini akan keluar paparan nama peserta. Okey, yang dekat sini mungkin keputusan pertandingan. Dekat sini akan keluar papar keputusan pertandingan. So awak boleh ubah sesuai dekat sini. Okey, dan akhir sekali adalah untuk bahagian logout. Okey, maksudnya bila awak buat lengkap macam ni, kita dah boleh baca dah flow sistem awak. Sistem awak untuk apa? Yang pertama sekali mungkin untuk papar nama boleh daftar peserta. Yang kedua kita boleh boleh tengok dia punya keputusan. Dia masih lagi menjawab kepada kata apa yang awak dah terangkan dalam fasa yang pertama tadi. Kan? Sebab dalam fasa yang pertama kita tahu awak nak bangunkan sistem untuk mengumpulkan maklumat peserta, kemudian awak boleh dapatkan mengira keputusan pertandingan. So dekat sinilah. Okay, kita gambarkan dekat dalam carta ahli. Okay? Okay. Means awak kena buat yang lengkap lah carta ahli ni. Okay. Okay, kalau carta ahli dah selesai. Okay, ada masalah tak untuk bahagian carta ahli? Ada pertanyaan? Sebelum saya masuk kepada... Tak ada Okay, kalau tak ada saya masuk kepada yang seterusnya, iaitu melukis gambar rajah perhubungan entiti. Okey, dekat sinilah awak mula memikirkan siapakah yang akan ataupun maklumat apa yang awak perlu cari untuk melengkapkan ERD awak. Dekat sini awak cuba bayangkan, okey, kalau katakan awak membina satu sistem untuk pertandingan apa ni, macam saya lah buat okey, pertandingan mendeklamasikan sajak. Okey, siapa yang perlu ada? Maklumat apa yang saya perlukan? Pertama sekali saya perlukan maklumat tentang peserta. Kalau tak ada peserta macam mana kita nak masukkan maklumat kan? Itu yang pertama sekali. Kemudian apa yang kita nak paparkan? Keputusan pertandingan kan? Okey. Bila kita ada keputusan pertandingan, siapa yang akan memberi markah kepada pertandingan tu? Juri. Juri lah. Mesti ada juri. Kan? Mesti ada juri. Okey, secara tak langsung itu adalah maklumat asas. Okey, maklumat asas yang perlu ada. Yang ni saya tunjukkan sekurang-kurangnya 2 kan? Okey, daripada peserta tadi kita kena cari apakah maklumat, atribut yang lengkap bagi semua entiti dalam ERD. Okey, contoh saya ada 2 maklumat ni. Kan, katakan peserta adalah entiti pertama, juri adalah entiti yang kedua. Ini contoh kan. Okey, jadi saya kena senaraikan apakah maklumat yang saya nak dapatkan tentang peserta. Mungkin nama kan yang penting. Nama, kelas, apa lagi? Mungkin IC dia, kalau tak ada IC mungkin kita bagikan dia punya ID kan. Okey, sama juga dengan juri. Juri mesti ada dia punya, nak bezakan juri pertama dengan juri kedua kan. Biasa kalau macam pertandingan kan dia ada banyak hakim kan. Mungkin hakim 1, hakim 2, hakim 3. Jadi apa elemen yang kita nak bezakan antara juri-juri yang mengadili pertandingan. Itu maksudnya kamu kena senaraikan atribut yang lengkap bagi semua entiti. Okey, yang ketiga, menyatakan kunci prima dan juga kunci asing yang wujud. Ini kita dah belajar sebelum ni. Okey, kena nyatakan daripada atribut yang tadi kita dah senaraikan. Okey, kita kena tentukan apakah kunci prima dan kunci asing. Sebab kita nak hubungkan antara kedua-dua ni kan. Okey, antara entiti 1 dengan entiti 2. Dia mesti ada kunci prima dan mesti ada kunci asing. So kena nyatakan. Yang keempat, menyatakan jenis hubungan dan melukis garis hubungan yang
tepat. Dekat sini bukan jawab lah. Okey, mungkin sebab kat sini tadi adalah peserta kan? Okey, yang dekat sini adalah juri. Okey, so dekat sini kita mungkin dia punya hubungan adalah diadili diadili oleh juri lah. So dekat sini dia punya nama hubungan dia adalah diadili. Okey, so awak kena lukiskan. Okey, melukiskan garis hubungan yang tepat. Ini garis hubungan dia. Ini dinamakan sebagai garis hubungan antara entiti satu dengan entiti yang kedua. Okey, yang keempat, menyatakan dan memberi justifikasi, yang kelima menyatakan dan memberi justifikasi kebergantungan fungsi yang tepat dan lengkap. Yang inilah. Contoh one to many ke, many to many ke. Jadi kena nyatakan dia punya justifikasi. Ini bukan justifikasi. Menyatakan justifikasi maksudnya kebergantungan fungsi sama ada separa ke, separa ataupun transitif ataupun penuh. Okey, dan terakhir sekali inilah satu ke banyak menyatakan kekardinalan antara semua entiti dengan tepat. Okey, maksudnya kamu kena lukis selengkapnya. Okey, semua elemen ini perlu ada bila kamu melukis gambar rajah and entity. Cuma kena ikutlah step dia. Step daripada yang ni 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Sebelum nak lukis ni kamu kena senaraikan dulu maklumat apa yang kamu perlukan. Okay, siapa yang akan terlibat dalam sistem kamu? Maklumat apa yang kamu perlukan dalam sistem? Okay, ini yang minggu lepas yang Cikgu Jaafar cadangkan sebab nak bangun sistem. Kalau katakan kamu nak bangunkan sistem tentang sukan. Okay, mungkin kamu boleh bertanyalah pada cikgu sains sukan kan. Macam Cikgu Luqman ke, cikgu siapa lagi? Cikgu siapa? Cikgu Ashikin Cikgu Ashikin Ahmad ke yang biasa menguruskan pertandingan sukan kan. Okay, boleh tanya dengan cikgu, maksudnya awak boleh temu bual. Mungkin boleh WhatsApp pada cikgu nak dapatkan maklumat. Tanyalah macam mana kita nak biasanya menguruskan pertandingan. Apakah maklumat yang biasanya cikgu dapatkan bagi menguruskan satu pertandingan? Apa maklumat yang ada? Kamu boleh tanya pada cikgu awak. Okey, boleh tanya pada cikgu-cikgu yang lain lah selain pada saya dengan Cikgu Sakinah. Okey, itu bahagian melukis perhubungan. Melukis gambar rajah perhubungan entiti. Dia mesti lengkap. Ada garisan hubungan. Okey. Kemudian daripada segi yang tadi atribut kunci primer dengan kunci asing. Okey, kita tahu kunci primer dan juga atribut bukan kunci dia dalam bentuk yang sama kan. Dia duduk dekat dalam apa kita panggil oval ni kan. Okey, tapi setiap satu tu dia adalah berbeza bila kita menggariskan. Ini adalah kunci primer lah. Sebab dekat bawah nama tu, bawah A tu ada garisan. Bila garisan tu kita tahu, oh yang ini adalah kunci primer. Okay, so kena ikut setiap steps yang saya nyatakan tadi. Okay. Jelas Jelas? Jelas. Okay. So next kita masuk kepada yang ke berapa ni? Yang ketiga. 2 akhir dan habis dah. Okay. Okay, iaitu penormalan. Penormalan ini sebenarnya dia berkait rapat dengan ERD. Okay. Tapi untuk penormalan, daripada maklumat yang kamu dah dapat tadi kan. Maksudnya kamu kena bina satu jadual asas. Maksudnya panduan untuk melakukan penormalan adalah pertama sekali awak kena nyatakan dan memberi justifikasi kebergantungan fungsi dengan tepat dan lengkap. Kemudian langkah yang kedua adalah menerangkan penormalan sehingga 3NF. Dia mesti kena terangkan sehingga 3NF. Yang ketiga, menghasilkan skema hubungan yang lengkap dan tepat bagi semua entiti.
Okey, dan yang keempat, okey, kamu perlu nyatakan bentuk penormalan yang dihasilkan. Okey, sebagai contoh sebagai contoh yang saya dah buat dekat sini kan. Okey, kita bermula dengan jadual kosong NF. Maksudnya dekat sini kamu kena masukkanlah dia punya maklumat dia. Mungkin dekat sini nama peserta, okey, nombor kad pengenalan peserta, kan? Okey, tingkatan. Okey, apa lagi? Kelas. Okey, mungkin hakim, nama hakim sebab dia nak beri markah kan? Okey, kemudian nombor KP hakim. Okey, and then mungkin dia punya keputusan. Sebab kita nak tahu keputusan sama ada menang ke kalah ke markah dia berapa. Okey, ataupun mungkin kita panggilkan sebagai markah. Okey, untuk jadual kosong okey, sorry ada gangguan sikit. Okey, jadi dekat sini kamu kena berikan contoh, isikan contoh. Okey, contoh kalau katakan nama peserta tu kamu kena letaklah nama dia. Okey. Okey, kamu just isikan saja maklumat yang berkaitan lah, kena penuhkan bahagian ni. Okey. Okey, isikan semua sekali maklumat. Okey. Daripada 1NF ni, daripada kosong NF semua sekali, awak kena kaji. Okey, awak kena kena buat penormalan. Okey, dan di bawah penormalan tu, di bawah setiap jadual tu, kamu kena terangkan. Okey, penerangan tu dia masuk kepada justifikasi. Okey. Contoh kalau katakanlah sekejap ni. Katakan yang ini adalah tingkatan 2. Okey, kelas A1. Katakan yang ini adalah kelas A1 juga. Okay. Nama hakim katakan H1, H2. Okey. Okey. So saya cuma ambil 2 contoh je lah, dua data. Tapi kalau awak kalau boleh buat lebih daripada 5, sebab kita bila lebih pada 5 baru kita nampak dia punya dia punya perbezaan setiap data tu. Okey. So dekat sini awak kena buat analisis lah. Okey, sama ada jadual ini telah berada dalam kosong 1NF ataupun tidak. Okey, tapi kalau kita tengok dekat sini jadual masih belum berada dalam 1NF. Maksudnya dia masih berada dalam kosong NF kerana mungkin dia tidak atomik. Okey, tidak atomik mungkin dia dah atomik tapi dekat dalam kosong NF dia masih belum ada lagi kunci primer. Awak tak tetapkan lagi kunci primer. Okey, sebab tu kita tak boleh kata bahawa jadual ini berada pada 1NF. Dia masih berada pada kosong NF. Okey, daripada kosong NF inilah kamu kena bina. Okey, kena bina jadual 1NF. Awak kena bina satu jadual 1NF. Okey, kita kena buat analisis lah macam yang saya pernah ajar dekat dalam kelas kan. Okey, kena cari dia punya kunci primer. Okey, bagaimana cara nak cari kunci primer? Ikut step by step yang saya pernah ajar sebelum ni. Okey, kita untuk dapatkan 1NF maksudnya kita kena cari dia punya kunci primer. Kalau dalam 1NF ni awak dah boleh dapat dia punya kunci primer, okey, jadi awak kena beritahu. Sebagai contoh, kunci primer telah dikenal pasti iaitu apa dia. Kena nyatakan. Kalau awak kata nombor kad pengenalan peserta ni sebagai kunci primer, nyatakanlah. Okey, dia sebagai kunci primer. Okey, bila dah nyatakan kunci primer kita dah jumpa, okey, maka kita boleh tulis dia punya skema hubungan. Okey, berdasarkan kepada jadual tadi. Okey, tuliskan skema
hubungan. Okey. Okey, selesai daripada jadual 1NF, awak kena lihat sama ada jadual awak itu telah ternormal ataupun tidak. Okey, ada tak kebergantungan fungsi? Okey, dalam jadual 1NF. Okey, andai kata hanya ada satu saja kunci primer, maksudnya dia tidak ada kebergantungan fungsi separa sebab dia cuma ada satu saja. Kan? Okey, tapi kalau lebih daripada satu kunci, dia akan masuk kepada jadual 2NF. Okey, so dekat situ awak kena teliti balik semula jadual yang kamu buat. Okey? Okey, apabila kamu telah hasilkan jadual 2NF sebagai contohlah kan. Okey, mungkin dekat dalam 1NF ni sebenarnya ada dua. Ada dua dia punya kunci primer. Okey, bila ada dua kunci primer maksudnya jadual kamu akan berada pada 2NF, maksudnya dia dah pecah jadual dah. Okey, dia dah pecah jadual. Okey, sama macam dekat dalam 1NF. Okey, bila dah ada dia punya kunci primer, kamu kena tuliskan dia punya skema hubungan. Okey, justifikasi kena tuliskan. Okey, skema hubungan pun kamu kena tuliskan berdasarkan jadual yang terhasil. Okey, berdasarkan kepada jadual yang terhasil dekat dalam 2NF. Okey, means kamu kena fahamkanlah macam mana cara nak dapat daripada 1NF kepada 2NF. Apa tujuan kita nak buat kita nak menghasilkan jadual 2NF. Apa tujuan dia? Kena tahu. Okey. Okey, selepas itu, okey, andai kata kita nak dapatkan jadual 3NF. Okey, kena tahu kenapa kita nak dapatkan jadual 3NF. Okey, kalau dekat dalam 2NF kita nak menghapuskan kebergantungan fungsi separa, kan? Kita tak nak ada jadual yang bergantung lagi. Okey, untuk 3NF tujuan dia adalah untuk kita menghapuskan kebergantungan transitif. Okey, maksudnya tak ada jadual yang ataupun atribut yang bergantung kepada atribut yang lain lagi dah. Okey, maksudnya kalau kita lihat jadual 3NF, dia tidak ada berlaku pengulangan data. Okey, kalau katakan kita nak hapuskan maklumat, dia tidak akan mengganggu jadual yang lain. Kan? Okey, contoh kalau katakan kita hapuskan maklumat dekat jadual B, tiba-tiba hilang pula maklumat dekat jadual A. Kalau katakan awak hapuskan maklumat dekat B, tiba-tiba dekat A pun hilang, maksudnya kamu punya jadual tu ada bermasalah. Okey? Okey, sama juga macam dalam 1NF, dalam 2NF. Okey, selepas kamu dah buat justifikasi, kamu kena tuliskan dia punya skema hubungan. Okey? Nak dapat semua proses, semua jawapan ini kamu kena buat step by step. Sebab itu kamu ada di punya perancangan dia. Dia tak boleh katakan, oh hari ni saya nak buat penormalan, mesti siap hari ni. No, awak kena ada perancangan. Okay? Okay, itu bahagian penormalan. Okay, akhir sekali adalah bahagian antara muka input dengan output. Okey, antara muka input dengan output ini adalah mungkin kamu punya planning. Planning gambaran apa bentuk, apa rupa bentuk sistem yang awak nak bangunkan. Macam sistem apps yang biasa kita gunakan lah. Contoh kalau katakan MySejahtera yang kita gunakan sekarang ni kan. Bila cakap tentang MySejahtera, awak akan dapat bayangkan ada logo Jatanegara, kemudian warna biru. Nampak? Kita dah boleh tahu dah, oh itu MySejahtera. Okey, kalau katakan pergi kepada satu sistem yang lain, contoh kalau katakan main Mobile Legend kan, main game kan, bila cakap tentang Mobile Legend, oh saya tahu, oh sistem dia macam ni, macam ni. Kamu dah boleh buat bayangan macam mana sistem tu. Okey, sama juga macam sistem yang bakal kamu bangunkan. Kamu bila cakap tentang sistem kamu, kita dah tahu gambaran dia. Dekat mana reka letak. Okey, reka letak kamu punya sistem tu. Okey, ini adalah contoh lah. Okey, contoh gambaran sistem yang simple. Okey. Okey, maksudnya bila kamu buat reka bentuk kamu punya input dengan output, kita panggil sebagai reka bentuk input dengan output ataupun kita panggil sebagai antara muka lah. Okey, ini paparan yang bila pengguna akan gunakan sistem kamu.
Okey, jadi kamu kena melakar reka bentuk antara muka menu ataupun switchboard. Ini switchboard lah. Okey, sistem yang konsisten. Okey, jelas, lengkap, relevan dan sesuai. Okey. Okey, dia mesti yang konsisten. Apa yang dikatakan sebagai konsisten? Okey, sebagai contoh ini muka depan dia. Okey, aplikasi pertandingan deklamasi sajak. Jadi contoh kalau dekat atas ni ada dia punya header dia. Header mungkin dia punya title lah. Title, tajuk, nama pertandingan tu kan. Nama sistem kamu lah. Okey, kemudian ini bahagian menu dia. Okey, ada button-button yang tertentu. Okey, bila dikatakan sebagai sistem yang konsisten, okey, kalau katakan kita pergi pada muka depan, inilah bentuk dia. Okey, kemudian kalau kita pergi pada muka yang lain, ini muka depan dia dia lain kan? Okey, bahagian dalam tu lain, tapi bahagian luar ni sama. Dia masih lagi kedudukan yang sama. Itu yang kita panggil sebagai konsisten. Dia tak adalah tiba-tiba kalau katakan yang muka depan ni aplikasi pertandingan ni ada dekat atas. Tiba-tiba masuk kepada muka yang kedua dia dah pergi dekat bawah dah. Jadi dia tak nak lah macam tu. Dia mesti konsisten, lengkap dan jelas. Okey. Kemudian awak kena melakar borang yang lengkap berdasarkan reka bentuk pangkalan data. Maksudnya kalau katakan ada borang pendaftaran kan, pendaftaran peserta, jadi kita kena ada satu paparan yang kita boleh paparkan nama peserta dekat situ. Okey, sebagai contoh bila saya klik pada daftar peserta. Maksudnya dekat sinilah paparan, dia akan keluar untuk kita masukkan nama peserta, kita boleh masukkan nama tingkatan, kita boleh masukkan nombor kad pengenalan, kelas dia, kemudian hantar ni maksudnya kita daftar lah. Okey, kita dah daftar. Okey, kemudian bila kita nak paparkan keputusan pertandingan, okey, kita klik pada keputusan pertandingan, okey, so dia akan keluar macam ni dekat satu paparan. Okey, itu yang dikatakan sebagai awak kena lakarkan borang yang lengkap berdasarkan reka bentuk pangkalan data. Okey? Okey, melakarkan laporan yang lengkap dan jelas berdasarkan kehendak sistem. So kehendak sistem yang awak nak bangunkan adalah dia boleh mengira keputusan. Kan? Dia boleh mengira keputusan, dia boleh memaparkan keputusan. So inilah. Kalau dalam sistem awak ada yang ni, maksudnya awak dah dapat markah dah. Okey. So kita dah habis pada bahagian antaramuka. Okey, saya buka sesi untuk pertanyaan. Ada pertanyaan tak? Ada pertanyaan tak? Kalian tak ada. Tak ada? Betul tak ada? Nanti kalau saya tak tahu nanti saya boleh PM cikgu kan? Boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, cuma buat masa sekarang ni, okey, sekarang ni memang dalam kelas memang saya dengan Cikgu Sakina tak akan sentuh lagi bahagian apa ni? Bahagian kerja khusus lagi tau. Maksudnya lepas ni memang awak kena buat on your own lah. Okey, maksudnya di luar waktu PDPR lah. Okey. Nak bertanya maksudnya dalam kelas boleh bertanya kalau kata-kata tak faham mungkin dalam sesi pertanyaan ke. Tapi kalau kata yang selain daripada tu awak boleh buat teruslah. Hujung minggu awak boleh buat. Mana-mana free, waktu free time awak terus boleh buat. Okay, that's why tadi saya ada tunjukkan dia punya catagan tu. Kan, daripada catagan itulah awak kena plan apa yang awak nak kena buat. Okay, lain-lain soalan? Okay, yang ni contoh borang ni awak nak ke tak nak ni? Ke nak buat sendiri? Nak. Betul? Tak ada bertanya pun. Okay. Okay, yang ini nanti saya akan share dekat dalam grup sebagai panduan sebagai panduan maksudnya yang tadi saya tunjukkan fasa 1, fasa 2, kemudian catagan tu nanti saya akan share dekat dalam grup tapi saya akan share yang kosong lah. Okay, yang catagan tu saya akan share yang kosong cuma nanti awak kena fill in kan. Okay. Kemudian pastikan kamu buat nantilah. Okay, buat kalau katakan nak buat menggunakan komputer ataupun laptop, kamu just edit sahaja. Boleh edit ya bahan yang saya share. Okay, tapi kalau kamu pilih untuk membuat menggunakan versi pandemik, maksudnya kamu kena salin, tulis tangan.
Okey, saya juga akan sertakan dia punya GRP dia. Okey, maksudnya jadual rubrik pemarkahan. Okey, jadi dekat situ nanti kamu boleh tengok okey bahagian-bahagian setiap bahagian dan markah dia. Okey, dan kalau boleh saya nak kamu aim untuk dapat yang maksimum. Jangan aim yang minimum ataupun aim untuk dapat kosong. Okey, so kalau awak aim nak dapat kosong, tak nak buat, ada pilihan yang kamu boleh buat. Okey? Okey, Cikgu Sakinah ada lain nak tambah? Okey, setakat ni saya tengok data pada yang respon untuk apa nama ni, yang untuk maklumat peranti ni baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 orang saja yang respon. So nanti saya akan masukkan dalam grup. Nanti tengoklah nama-nama yang mana belum respon tu tolong respon segera. Sebab maklumat ni penting ni untuk awak nak buat kerja khusus. Jadi saya dengan Cikgu Fazila boleh bincang bagaimana untuk kita nak atasi masalah awak untuk nak settlekan kerja khusus ni. Okey. Boleh tak setakat ni ada apa-apa pertanyaan tak untuk pengisian borang ni? Sekejap. Okey, saya dah masukkan dalam grup awak boleh tengoklah nama-nama yang dah masukkan. Okey, yang mana belum tu tolong respon segera. Okey, tu sajalah Cikgu Fazila. Kalau tak ada sebarang masalah, rasanya kita boleh dismiss ya Cikgu Sakinah. Okey, dan kita akan